Assalamualaikum semua. Hari ini kita bersama Cikgu Has untuk meneroka dalam mata pelajaran Asas Jahitan KSSM PK tingkatan 1. Cikgu akan perkenalkan tajuk pengurusan bengkel jahitan. Tajuk ini memerlukan pelajar untuk mengenal pasti peraturan keselamatan dan kebersihan di bengkel. Berdasarkan standard pembelajaran bagi tajuk ini, pelajar perlu mengenal pasti peraturan keselamatan dan kebersihan di bilik bengkel. Dan yang kedua, pelajar perlu mengenal pasti punca kebakaran di bengkel dan jenis alat pemadam kebakaran. Mengapa perlu mematuhi peraturan keselamatan di bengkel? Peraturan keselamatan semasa di bengkel amat perlu semasa aktiviti pembelajaran dan kerja di bengkel, di mana memerlukan murid mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan secara menyeluruh bagi mengelakkan kemalangan berlaku. 1.1 Keselamatan dan kebersihan di bengkel. Peraturan pertama, bengkel mesti sentiasa dalam keadaan bersih dan teratur. Peraturan kedua, simpan peralatan dan bahan di tempat yang disediakan. Yang ketiga, berhati-hati menggunakan peralatan. Yang keempat, laporkan kepada guru dengan segera jika berlaku kemalangan. Peraturan kelima, pastikan semua suis dipadamkan sebelum meninggalkan bengkel. Peraturan keenam, pastikan tangan kering ketika mengendalikan peralatan elektrik. Peraturan ketujuh, tidak boleh bermain, makan dan minum dalam bilik bengkel. Kepentingan mematuhi peraturan keselamatan dan kebersihan di dalam bengkel. Yang pertama, mengelakkan kemalangan berlaku. Yang kedua, melakukan kerja dengan lancar. Yang ketiga, melahirkan murid yang bertanggungjawab dalam menguruskan masa. Yang keempat, mendidik murid supaya berdisiplin. Tajuk 1.2, punca kebakaran di bengkel dan jenis alat pemadam api. Kita pergi kepada punca kebakaran. Apa yang membuatkan bahan-bahan yang boleh menjadi punca berlakunya kebakaran? Yang pertama, sampah sarap. Yang kedua, kayu. Yang ketiga, peralatan elektrik. Yang keempat, tina. Yang kelima, cat. Yang keenam, fabrik. Dan yang ketujuh, plastik. Alat pemadam kebakaran. Yang pertama, kita boleh menggunakan air. Yang kedua, kita boleh gunakan kain basah ataupun selimut yang basah. Yang ketiga, kita boleh gunakan pasir. Dan yang keempat, kita boleh gunakan alat pemadam api.
Okay, sekarang mari kita kenali jenis alat pemadam api. Jenis alat pemadam api yang pertama ialah dari kelas A, dari jenis air. Yang kedua, kelas B, jenis buih. Yang ketiga, kelas BC, jenis karbon dioksida. Dan yang keempat, kelas ABC, jenis debu kering. Okay, mari kita mengenal jenis alat pemadam api. Okay, jenis bahan pemadam api yang pertama ialah dari jenis air. Kod warna ialah merah dari kelas A. Dia boleh memadamkan punca kebakaran yang disebabkan oleh kayu, sampah sarap, plastik dan fabrik. Yang kedua, jenis buih menggunakan kod berwarna kuning dari kelas B dan boleh memadamkan punca kebakaran yang disebabkan oleh cat, tina dan gas. Jenis yang ketiga ialah jenis karbon dioksida. Kod warna ialah hitam dan kelas BC boleh memadamkan punca kebakaran yang disebabkan oleh cat dan peralatan elektrik. Yang keempat, jenis bahan pemadam api, debu kering, kod warna biru dan kelas ABC. Boleh memadamkan punca kebakaran bagi semua jenis bahan yang disebutkan di atas. Okay, langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran di bengkel. Yang pertama, segera laporkan kepada guru. Yang kedua, jangan cemas, bertenang dan bersedia menerima arahan guru untuk mengosongkan bengkel. Yang ketiga, keluar dari bengkel dengan segera dan teratur mengikut laluan kecemasan yang telah disediakan di sekolah. Yang keempat, murid berhimpun di tempat berkumpul yang selamat dengan pengawasan guru. Okay, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi untuk sambungan tajuk-tajuk dalam mata pelajaran asas jahitan pada masa akan datang. Kita jumpa lagi di lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.